Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akram Adnan dari kelas 5AK. Saya akan membentangkan bab 10.3 mekanisme denyutan jantung. Sebelum kita masuk ke bab ini, marilah sama-sama kita membaca doa penerang hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi kita masuk pada definisi mekanisme denyutan jantung. Jantung ni bertindak sebagai pam yang mengempam darah ke seluruh badan. Jantung terdiri daripada otot kardium yang bersilang dan bersambungan antara satu sama lain. Oleh itu, impuls elektrik dapat disebarkan dengan cepat melalui jantung, seterusnya merangsang sel otot kardium untuk mengecut dengan serentak dan seragam. Otot kardium bersifat myogenik, iaitu jantung mengecut dan mengendur tanpa perlu menerima syarat impuls daripada sistem saraf. Peredaran darah dalam badan manusia disebabkan daya yang dihasilkan oleh yang pertama, pengempaman jantung, dan yang kedua, pengecutan otot rangka. Jadi sebelum kita masuk ke pengempaman jantung, inilah gambar rajah untuk pengempaman jantung. Peredaran darah dalam manusia ni, yang pertama darah ni mengalir ke seluruh badan melalui pengempaman jantung dan juga pengecutan otot rangka. Jadi kita masuk kepada pengempaman jantung. Untuk pengempaman jantung, yang pertama, pengecutan jantung dimulakan dan dikoordinasikan oleh perentak jantung. Perentak jantung ni ialah sekumpulan sel otot jantung khusus yang memulakan pengecutan jantung. Perentak jantung ni terletak di dinding atrium kanan. Selepas itu, perentak jantung menjana impuls elektrik yang merebat dengan cepat melalui dinding kedua-dua atrium, menyebabkan atrium mengecut secara beritma. Beritma ni macam macam gitu. Lepas tu perentak jantung yang utama ialah nodus sinoatrium. Kita boleh tulis SAN, SAN. Dan juga struktur lain yang terlibat ialah nodus atrioventricular, AVN, berkas His dan juga gentian Purkinje. Jadi urutan pengecutan otot jantung yang menyebabkan pengempaman jantung ni, yang pertama, nodus sinoatrium, SAN, dia menjana impuls elektrik. Ingat yang pertama, ia akan SAN ni, SAN ni akan menjana impuls elektrik. Seterusnya, impuls elektrik itu yang dijana oleh SAN, ia akan merebak dengan cepat dalam kedua-dua atrium, menyebabkan atrium mengecut secara serentak. Pengecutan atrium membantu mengempam darah ke dalam ventrikel. Daripada atrium tu impuls elektrik tu kan yang merebak dengan cepat. Lepas tu ia merebak dalam atrium. Lepas tu atrium tu pun yang mengecut. Dia mengecut, lepas tu ia pump ke ventricle. Jadi lepas tu impuls elektrik sampai ke nodus atrioventricle, AVN. Lepas tu impuls elektrik ni merebak melalui berkas His dan gentian Purkinje. Ada typo sikit. Sehinggalah ke apex jantung. Dan akhir sekali, impuls elektrik tu yang merebak dari bahagian apex jantung. Ni apex jantung ni. Ni bawah ni. Tu apex jantung. Ke seluruh dinding ventrikel. Akibatnya ventrikel ni mengecut untuk mengepam darah keluar ke peparu dan badan. Jadi kiranya darah tu yang masuk, ia akan dipam keluar. Darah tu ia pam keluar ke peparu dan badan. Lepas tu penghasilan bunyi loop-dub ni. Penghasilan bunyi loop-dub ni ketika pengempaman jantung akibat penutupan injak-injak jantung, iaitu yang pertama, bunyi pertama loop dihasilkan apabila injap trikuspid dan bikuspid tertutup. Ni bikuspid, ni ni injap bikuspid dan injap trikuspid. Bila bunyi loop ni terhasil apabila injap ni
injap bicuspid dan injap tricuspid ni ia tertutup. Lepas tu bunyi yang kedua ialah bunyi dup. Dihasilkan apabila injap sabit tertutup. Ni. Tu injap sabit tu ia tertutup. Bunyilah dup. Tempat injap tricuspid dan injap bicuspid. Tricuspid ni macam ada 3 gitu. Bicuspid ni macam ada 2. Tapi gambar ni ia buat macam 2 kot, tak apa lah. Tapi kalau gambar betul macam ada 3 gitu lah. Gitu. Lepas seterusnya kita masuk kepada pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Pengecutan otot rangka ni pun ia pun salah satu peredaran darah juga lah. Kita masuk Yang pertama, pengepaman jantung ni menghasilkan daya yang cukup untuk mengalirkan darah melalui arteri, arteriol dan kapilari darah. Namun apabila darah sampai ke vena, darah tu ia sampai ke vena, darah tu dihasilkan oleh pengepaman jantung tidak mencukupi untuk memaksa darah mengalir melalui vena balik ke jantung. Ia berlakunya pengecutan otot rangka ni sebab darah yang dipam dari jantung tu ia macam ia pam tu tak cukup untuk darah tu mengalir melalui vena nak balik mula ke jantung. Lepas tu yang kedua, keadaan juga disebabkan oleh aliran darah dalam vena menentang daya tarikan graviti. Seterusnya, kehadiran injap dalam vena memastikan darah mengalir dalam satu hala ke jantung. Lepas tu yang keempat, pengaliran darah dalam vena ni dibantu oleh yang pertama, pengecutan otot licin yang terdapat pada dinding venul dan vena. Itu pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Pengaliran darahnya ia dibantu oleh pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Pengecutan otot rangka menekan dan mencerut vena menyebabkan injap terbuka untuk membenarkan darah mengalir ke arah jantung. Injap kemudian tertutup untuk menghalang darah mengalir balik semula ke arah kaki. Ni macam tak nampak, kita tunjuk gambar ni. Gambar ni, gambar ni. Ni bila otot rangka ni mengecut. Ni bila otot rangka ni mengecut, injap atas ni akan terbuka. Ni tengok apabila otot rangka mengecut, injap atas terbuka dan darah dipaksa mengalir ke atas. Darah pun ia dipaksa. Sebab tu lah ni nak jadi peredaran darah kan. Disebabkan otot rangka tu ia kecut. Lepas tu darah tu pun naik atas pun. Injap bawah ni ia tutup lagi. Lepas tu yang kedua ni, apabila otot rangka ni mengendur, injap atas ni ia tertutup. Bila tertutup, injap bawah akan terbuka kerana pengecutan otot dan darah terus mengalir. Jadi tak payah pun bab ni. Bab ni cuma kalau bab ni kena ingat ni lah. Otot rangka ni kena ingat bila ia mengendur dengan mengecut tu. Lepas tu kena ingat ni mekanisme urutan ni. Ni urutan mana urutan? Ni urutan pengecutan jantung. Ni senang je nak ingat ni. Ia pertama SAN ia jana impuls elektrik. Lepas tu yang kedua, impuls elektrik tu ia merebak daripada atrium, ia pergi ke ventricle. Lepas tu yang ketiga, impuls pula dah. Nodus atrioventricle AVN ni terima impuls elektrik tu. Lepas tu impuls elektrik tu pun ia merebak pula melalui berkasis dengan gentian Purkinje. Lepas tu sampailah ia merebak daripada tu. Lepas tu sampailah pergi ke efek jantung. Lepas tu terakhir, impuls tu pun merebak dari bahagian efek jantung ke seluruh dinding ventricle. Senang je. Dia ingat awal-awal SAN, impuls elektrik SAN. Lepas tu yang kedua ia merebak ke ventricle. Yang ketiga sampai ke AVN. Lepas tu ia merebak ke berkasis dengan gentian Purkinje sehinggalah ke efek jantung. Lepas tu yang terakhir ia merebak ke dari efek jantung tu ke dinding ventricle. Lepas tu ia merebak ventricle pun ia kecut. Lepas tu ia pun pam darah tu keluar ke paru dan seluruh badan. Gitu je. Lepas tu ni saya bunyi loop. Ingat loop, injap bicuspid, tricuspid, loop, injap sabit. Gitu je, senang je, insya-Allah. Sampai di situ saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye.
Assalamualaikum.